kita nak membicarakan tentang kenyataan yang dikeluarkan, fitnah terbaru yang dikeluarkan oleh Insinyur Khairil Nizam, Ketua Perangan PAS. Amat sangat tidak logik apabila Ketua Perangan PAS mengeluarkan kenyataan yang bagi saya sangat tak cerdik. Peralihan sokongan ini juga ditambah dengan perbalahan pembagian kursi antara UMNO dan DAP di beberapa negeri sehingga ramai ahli UMNO kini bertekad menentang UMNO secara terbuka. Allah, kalau setakat manusia macam Zam Yahya yang kau bayar tu, tak payah duk sembang lah. Ini tak mewakili keseluruhan ahli UMNO. Kalau setakat satu dua pemimpin, nak kata pemimpin pun tidak, TikTokers yang tiba-tiba hari ini menyokong Perikatan Nasional, suruh pemimpin-pemimpin ataupun ahli kaum UMNO menyokong Perikatan Nasional kerana tak puas hati Datuk Seri Najib tidak dibebaskan lagi. Tiba-tiba dia kata mereka ni akan keluar dan menyokong Perikatan Nasional. Lebih-lebih lagi kerana UMNO dan DAP berebut kursi. Inilah tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak faham macam manalah Haji Adi boleh lantik dia ni menjadi ketua perangan. Parti kamu, parti PAS pun tak pernah bertanding di kawasan Cina. Samalah, kamu parti Melayu, parti Islam, UMNO pun parti Melayu, parti Islam. Kita bertanding di kawasan Melayu. Maksimum kita bertanding, BM bertanding tahun 2018 122 kursi. Tak ada pun kursi ni, kursi kawasan Cina. Tak ada. Tak ada pun kita UMNO terpaksa berhadapan dengan calon-calon daripada DAP. Tak ada. Jadi mana datang logik akalnya Khairil Nizam ini melakukan fitnah mengatakan bahawa UMNO berebut kursi dengan DAP, berbalah pasal pengagihan kursi dengan DAP. Di mana datang logiknya, tuan-tuan? Okey. Kemudian PAS yakin kemelut dalaman PH selain kelemahan pentadbiran PMX yang terlalu ketara akan dihukum rakyat dan dalam PRN ini. Andai PHBN tersungkur, TPM perlu berundur secara terhormat. Nampak tuan-tuan? Dia kata kalau BN, PH tersungkur, TPM perlu berundur secara terhormat. Nampak tak tuan-tuan? Ada dia sebut PM kena berundur secara terhormat? Tak ada. Dia sebut TPM kena berundur secara terhormat. Jadi tuan-tuan, refresh balik apa saya cakap. Kita kena pastikan pilihan raya di 6 buah negeri ni, BN kena menang, PH kena menang, Kerajaan Perpaduan kena menang lebih, kurang-kurang 3 negeri atau lebih. Sebab apa? Sebab ada perencanaan puak-puak Perikatan Nasional ini masih lagi menggunakan puak-puak di dalam parti UMNO ini. Antaranya kita tahulah yang bekas-bekas tu. Masih lagi menaruh harapan tuan-tuan nak menjadi menteri-menteri balik. Saya dah cakap, kalau kita gagal untuk memenangkan kurang-kurang 3 buah negeri yang sedia ada hari ini di bawah Kerajaan Perpaduan, mereka akan gunakan kekalahan ini untuk menunjukkan seolah-olah Datuk Seri Zahid gagal untuk membuat UMNO mendapat sokongan orang Melayu, dan mereka akan wujudkan satu gelombang untuk menolak Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Tujuannya apa? Dengan harapan orang lain menjadi timbalan, menjadi pemangku Presiden, dia akan jadi pengurusi Barisan Nasional, dia akan ada kuasa, dan kuasa ini boleh digunakan untuk tarik 30 orang MPBN ini menyokong Perikatan Nasional supaya bos kepada Khairil Nizam ini tak payah hilang kursi Parlimen Marang. Kenapa jadi nak hilang kursi Parlimen Marang? Kerana perbuatan merasuah pengundi di Marang yang dilakukan secara terang-terangan oleh ahli jawatankuasa PAS Marang. Ingat lagi, wallahi saya undi PAS. Dalam masa yang sama boleh menyelamatkan pemimpin PAS yang ada masalah dengan tambatan banjir yang masih lagi disiasat oleh pihak SPRM daripada menjadi kluster mahkamah, tuan-tuan.
Ini sebenarnya. Jadi dah nampak tak tuan-tuan? Kalau sebelum ni saya cakap, kan, kalau kita kalah di 3 buah negeri ni, mereka akan create satu gelombang baru. Hari ini dah disahkan oleh Ketua Penerangan daripada PAS, tuan-tuan. Itu sebab saudara kita kena berusaha bersungguh-sungguh memastikan supaya kita menang pilihan raya ni. Kalau boleh kita nak menang 5 buah negeri. Saya nak tanya dengan Khairil Nizam, kalau katalah UMNO menang 4 buah negeri, salah satu negeri yang kamu jaga ni, contohnya negeri Kedah, jatuh, kan? Adakah Muhyiddin akan letak jawatan? Bunuh. Ataupun Eddie Weng akan letak jawatan? Sekarang ada gelaran baru, Eddie Weng. Sedap juga nama tu. Bismillah. Dengan menuduh kononnya hari ini bahawa UMNO sedang berperang dengan DAP berebut kursi. Tuan-tuan, semua orang tahu bahawa UMNO tak pernah pun bertanding di kawasan bukan Melayu. Dan DAP tak pernah pun bertanding di kawasan Melayu. Jadi di mana datang logiknya kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairil Nizam ni, tuan-tuan? Saya nak bacakan sebuah ringkas kenyataan Khairil Nizam ni. Dia kata PRN detik penentu, rakyat tolak kerajaan. Dia kata PAS memandang serius cabaran timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi agar pengurusi Perikatan Nasional menggunakan pilihan raya negeri sebagai kayu ukur sokongan rakyat. Kalau dia berdabik dada kata bahawa 80% rakyat orang Melayu menyokong Perikatan Nasional. Jadi tolonglah buktikan di dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini bahawa kamu boleh mendapat 80% sokongan orang Melayu. Jadi sekarang ni kita punya target dah jadi mudah. Kalau mereka ni gagal dapat 80% sokongan orang Melayu, maknanya Muhyiddin Yassin, Haji Hadi dan semua kepimpinan Perikatan Nasional gagal untuk membuktikan bahawa mereka mendapat sokongan 80% pengundi Melayu seperti yang dinyanyikan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Mereka mengatakan PRU15 telah membuktikan BN UMNO merekodkan keputusan terburuk dalam sejarah kerana tinggal 30 kursi parlimen saja dan UMNO hanya tinggal 28 kursi. Yang ini pun tuan-tuan salah. Untuk makluman, Khairil Nizam, UMNO tinggal 26 kursi bukan 28 kursi. Kalau nak buat kenyataan rasmi ni, tolonglah cek anda punya fakta tu betul tak betul. Dan jangan nak bangga sangat. Jangan nak bangga sangat dengan kursi 74 kursi yang bersatu dan PAS menang. Kalau menang, kamu gadaikan prinsip Islam, kamu menang dengan menyogok pengundi-pengundi, dengan menawarkan habuan, ada yang 300.5, ada yang 150, di kawasan-kawasan yang wakil-wakil kamu telah kelepek sebahagian daripada duit yang sepatutnya diserahkan pada pengundi-pengundi ni. Ada setengah tempat kamu bayar 500, setengah tempat bayar RM1,000. Kalau beli undi ni, janganlah bangga sangat dengan apa yang kamu perolehi. Jangan bangga apa kamu perolehi. Tak pernah dalam sejarah seseorang itu merasa bangga bila dia menang kerana merasuah pengundi. Belum pernah dalam sejarah. Belum pernah dalam sejarah bahawa ada parti politik, lebih-lebih lagi parti politik yang menamakan diri mereka Islam, mereka menang dengan memfitnah lawan mereka. Tak ada. Belum ada lagi. Dan jangan lupa, hari ini mungkin kamu boleh menipu anak-anak muda dengan menunjukkan seolah-olah kamu bersih, kamu stabil. Tetapi hari ini kena ingat, ini bukan sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Kamu fitnah semua orang telah bulat-bulat. Kerana kamu belum ada kluster mahkamah. Kamu belum didedahkan bagaimana kamu mempunyai kekayaan luar biasa sehingga boleh merasuah pengundi-pengundi.
Dan akhirnya bila siasatan dijalankan oleh pihak SPRM terhadap mereka yang telah menerima habuan, akhirnya bocor. 10 orang kontraktor telah memberikan dana berjuta ringgit kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang telah pun memberikan projek-projek direct nego melalui dana apa yang dipanggil sebagai Jana Wibawa. Itu baru buka satu kes Jana Wibawa. Belum lagi lepas ni ada yang anak bekas Perdana Menteri dah disoal siasat hari ni. Belum lagi bekas Timbalan Menteri Kewangan dan seorang Tan Sri sudah pun dipanggil SPRM 2 kali. Bila-bila masa boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Banyak benda lagi yang bakal terbongkar. Jadi tak payahlah nak bangga sangat dengan kemenangan, dengan menggunakan teknik menyogok anak-anak muda, khususnya mereka yang masih bersih, yang baru 18 tahun ke atas ni. Baru-baru dulu mak bapak bagi RM10. Memang betul lah mak bapak bagi RM10. Habis kuat pun mak bapak bagi RM50, RM100. Tiba-tiba kamu bagi RM350. Memang tak beliak biji mata dia. Memanglah dia beri undi pada kamu. Tapi kena ingat, ada juga anak-anak muda ini mereka mengundi kamu dengan menyangkakan kamu bersih. Rupanya kamu memang bersih. Habis kamu sapu bersih. Sehingga kan kamu mempunyai kekayaan luar biasa, boleh memberikan sogokan yang sangat lumayan. Jangan lupa kluster-kluster mahkamah yang baru ini, Sungai Buloh, Kajang menanti kamu. Sabar. Jangan gelojoh sangat. Dengan pelbagai isu yang menyakitkan rakyat melingkari kerajaan, PHBN dan tunduknya UMNO kepada DAP, pastinya ahli UMNO akan mengalih sokongan kepada Perikatan Nasional. Hai Khairil Nizam, bila pula UMNO ni tunduk dengan DAP? Apa benda yang UMNO tunduk dengan DAP? Bila DAP Ramasamy, saya ambil contoh, membangkitkan tentang kuota Bumi Putra di dalam sektor perkhidmatan awam, UMNO bangkit bantah. Ada dengar Ramasamy sebut lagi pasal nak mengurangkan jumlah kaki tangan awam di kalangan orang Melayu? Ada? Tak ada. Tidak ada. Kenapa hari ini kita lihat DAP bersopan santun, sangat bertolak ansur, sangat berhati-hati bila dia berkata-kata, tak seperti zaman mereka bersama dengan PAS. Tak seperti zaman ketika mereka bersama dengan Bersatu. Sehingga kan hari ini orang fobia. Sebab apa tuan-tuan? Ketika Bersatu dikawal oleh DAP, saudara, ketika itu tuan-tuan, kita lihat rakyat Malaysia merasa begitu resah. Resah kerana satu demi satu hak istimewa orang Melayu, satu demi satu isu sensitiviti orang Melayu, isu sensitiviti orang Islam dipertikaikan oleh pemimpin DAP yang ketika itu bekerjasama dengan Bersatu. Tetapi yang mengecewakan Khairil Nizam ni sebenarnya ialah bila DAP bersama dengan Barisan Nasional, alhamdulillah, DAP tak memeningkan kepala kita, DAP tak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati kita ataupun menyakitkan hati umat Islam, kecuali 1-2 orang yang kita pun tahu dia ni pro kemah besar. Dia rasa kedudukan dia sebagai timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang tergugat. Dia merasakan risau, takut anaknya akan dihadapkan ke muka pengadilan. Dia takut bocor tentang apa yang dilakukan oleh Tommy Thomas dengan pelantikan Ketua Hakim Negara, Peguam Negara. Saudara, ini yang menyebabkan 1-2 orang yang berkepentingan saja yang bersuara, yang nampak lain macam. Tetapi rata-rata pemimpin DAP tidak ada masalah. Malah hari ini kita lihat Teo Nii Ching menyeru ahli DAP untuk memberikan sokongan dan undi kepada calon-calon daripada UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan. Okey.